sambung topik. Mana ya? Entire screen je lah. Okay. Untuk hari ini kita akan sambung topik berkaitan dengan kimia industri. So untuk bab kimia industri ni, siapa ingat apa yang ada dalam kimia industri dalam bab ni? Kita bercakap tentang satu alloy. Selain daripada alloy apa? Nah, selain daripada alloy apa? Ni. Nampak ke cikgu tunjuk cawan? Hmm. Apa? Kita belajar tentang alloy. Lepas tu, ni. Penat cikgu tunjuk cawan cikgu cantik ni. Apa lagi yang dapat dalam bab ni? Dia punya clue-nya ni. Mana cawan cikgu? Mana ni? Dah wake up belum? Yes. Kaca. Okey, betul. So, dalam bab ni kita akan belajar tentang alloy, kaca dan seramik. And then kita ada belajar juga pasal ni. Kita bukan belajar pasal botol air, tapi bahan yang kita guna untuk buat botol air ni. Plastik. Dan plastik daripada apa? Plastik daripada apa? Banyak ni plastik. Ni plastik. Plastik ni, hanger belakang ni plastik. Bingkai cermin mata cikgu plastik. So plastik sebenarnya diperbuat daripada polimer. Okey, dalam bab ni pun kita ada belajar pasal polimer. Okey, lagi apa Ada pasal alloy, pasal kaca dan seramik, pasal polimer. Ada lagi ke? Entahlah. Ada lagi ke selain daripada 3 benda tu? Hmm, 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 Entah. Cikgu pun tak ingat. Korang ingat tak? Ada ke benda lain selain daripada takut? Takut. Tak apa kita tengok. Sebab yang cikgu ingat memang 3 tu je lah. Dalam untuk tingkatan 4, sains tingkatan 4 ada 3 tu je. Sebab kalau untuk kimia tingkatan 4 lain, dia ada tambah lagi satu. Dia tambah apa? Konkrit yang diperkukuh. Kalau tak silap cikgu lah, dia ada tu. Tapi untuk sains tingkatan 4 tu tak ada konkrit diperkukuh. Tak apa, kita tengok apa yang ada dalam bab ni. Okey. Untuk yang pertama, kita akan tengok alloy dahulu. Alloy. Cikgu ada banyak alloy tau kat rumah ni. Tapi alloy cikgu tu tak menjadikan cikgu kaya pun. So sebenarnya alloy ni apa? Alloy ni adalah campuran. Campuran beberapa jenis logam ataupun campuran logam dengan bukan logam. So sama ada dia logam dengan logam lain atau selamat datang. Atau logam yang campur dengan bukan logam. So maksudnya alloy ni dia boleh logam dengan logam. Logam dengan bukan logam. Tak kisah. Janji dia bercampur. Okey. So terdapat beberapa jenis alloy. Okey, ini contoh alloy yang biasa ada dekat sekeliling kita. Iaitu kita ada keluli, pewter, gangsa, loyang dan duralumin. Okey. So, kita tengok satu persatu komposisi, sifat dan juga kegunaannya. Okey. Sebelum tu cikgu nak tunjuk, cikgu ada banyak alloy tau. Tapi tak adalah banyak mana. Husband cikgu punya alloy lagi banyak. Korang tahu tak apa benda yang cikgu nak tunjuk? Cikgu tak kaya mana tapi cikgu ada ni. So cikgu simpan alloy cikgu dalam ni. Tapi tak nampak sebab So duit shilling adalah salah satu contoh untuk alloy sebab dia ada campuran. Tapi sebenarnya untuk shilling
Yes, dia adalah alloy. Tapi dia punya campuran logam yang berbeza. Sebab tu ada duit shilling yang boleh tertarik dengan magnet. Ada duit shilling yang tak boleh tertarik pada magnet. Korang tahu tak shilling berapa yang boleh ditarik oleh magnet? Ui, sakit telinga. Kalau ikutkan, ceteka. Antara banyak-banyak shilling, shilling yang mana yang boleh magnet tarik? 10 sen. Lagi? 50 sen. 50 sen? Boleh ke 50 sen? Sekejap I cannot take this out lah. Ya. Magnet tak ada. Taklah. Okay. So sebenarnya kan komposisi duit shilling ni berbeza. Tapi itu yang membezakan antara shilling dengan shilling yang lain. Ada. Jenuh nak korek tabung cikgu sebab ini tabung biasa. Tabung tebuk. Punyalah. Okay, so dekat sini cikgu cuma ada duit 5 sen, duit 10 sen baru, duit 20 sen baru, duit 10 sen lama. Tapi kalau duit 50 sen lama, 50 sen lama kan tebal. Sebenarnya kan duit 50 sen lama dengan duit 50 sen baru beza tau. Kalau perasan duit 50 sen lama, dia warna silver, betul tak? Tapi kalau duit 50 sen baru, dia warna macam gold. Itu sebenarnya dia punya komposisi berbeza lah. Yang duit shilling 50 sen ni dia tebal dan berat sikit. And then, yang cikgu tanya awak, yang mana satu boleh ditarik oleh magnet tadi, siapa yang jawab? Yes, Yasmin, betul. Duit 10 sen dengan 5 sen, magnet boleh tarik tau. Tapi duit 10 sen dengan 5 sen baru. Duit 10 sen yang lama magnet tak boleh tarik. Kalau dulu, duit shilling yang magnet boleh tarik cuma duit shilling 1 sen je. Tapi sekarang, duit shilling 10 sen dengan 5 sen pun dah boleh ditarik oleh magnet. Tapi kat sini yang cikgu nak bagi tahu, alloy merupakan sesuatu yang mempunyai campuran. So awak nampak shilling semua nampak macam sama. Awak tengok warna duit shilling 50 sen ni. Duit shilling 10 sen ni dengan duit shilling 10 sen yang ini. Nampak macam sama. Harga pun sama. Nilai pun sama. Tapi kalau kita letak kat magnet, satu je magnet boleh tarik. Yang lagi satu magnet tak boleh tarik. Ini menunjukkan bahawa komposisi dia berbeza. Okay. So sekarang ni kita nak tengoklah komposisi-komposisi jenis-jenis alloy yang biasa kita jumpa. So cikgu letak balik dalam cikgu punya dompet. Okay. So untuk yang pertama adalah keluli. Okay. Untuk keluli, dia punya peratus besi lagi banyak daripada karbon. Besi dia 99%. 99% besi, 1% je karbon. Okey. So bab tu, Cikgu Amira nak masuk. Amira dah masuk belum? Boleh. Tak ada. Ni auto admit. Cuba dia minta masuk balik. Dah masuk dah Amira. Buat cikgu takut je. Okay. So, sebab tu keluli dia keras dan kuat. So, bila benda yang keras dan kuat ni, biasanya dia guna untuk buat jambatan. Buat jambatan, buat badan kenderaan, buat landasan kereta api. Okay. Itu untuk keluli. Next. Ni contoh-contoh keluli lah, kegunaan keluli. Dan kita tengok untuk pewter. Okay. So, pewter ni dia campur timah, kuprum dengan antimoni. Timah dengan kuprum, benda ni cantik tau. Cantik. Jadi, logam timah dengan kuprum ni, logam ni warna dia cantik. So, dia punya permukaan, dia berkilau dan juga tahan kakisan. So, dia tak mudah terkakis ataupun tak mudah berkarat lah. Kalau macam keluli tadi, dia mudah berkarat sebab besi. Dia punya besinya 99%. So,
jambatan ke, badan kenderaan ke, boleh berkarat. Tapi kalau untuk pewter ni dia tak berkarat. Jadi dia guna untuk buat barangan perhiasan. Contoh macam bingkai gambar. Contohlah. Ha. Tapi sebenarnya banyak lagi. Pewter, okey. Boleh buat ni barang-barang perhiasan lain termasuklah ni barang-barang dapur, hiasan-hiasan dapur. Itu pewter. Kemudian kita tengok gangsa. Kan kita ada emas, perak, gangsa. Emas tu adalah logam tulen tau. Kalau ikutkan emas aurum tu logam tulen. Perak tu silver, argentum. Tu pun logam tulen. Tapi gangsa, kalau ikutkan emas, perak, gangsa. Tapi gangsa tu bukan logam tulen. Gangsa ni adalah campuran logam. Gangsa adalah alloy. Tapi kalau ikutkan kan, um, emas, emas yang piala-piala biasa lari-lari sekolah, kat sekolah tu warna je tau emas. Tu bukan emas betul. Kalau emas betul dah lama kaya. Okay. So, untuk gangsa, dia adalah campuran kuprum dengan timah. Okey, gangsa ni dia keras, tahan kakisan tapi warna dia menarik sebab tu orang guna untuk piala. Buat piala, buat tugu, buat ukiran, duit shilling. macam duit shilling tu adalah campuran gangsa tapi mungkin komposisinya tak samalah macam yang ini. Mungkin berbeza sedikit. Tanya cikgu, cikgu tak tahu. Bank negara tahu. Okay, next. Ini contoh-contoh lah untuk barang-barang perhiasan. Okay, shilling. Kemudian kita pergi kepada loyang. Okay, loyang dia campuran kuprum dengan zinc. Okay, loyang ni dia kuat, permukaan dia berkilat, mudah ditempa. Okay, cikgu nak tanya, mudah ditempa ni apa? Mudah ditempa. Senang dapat kot. No, bukan senang dapat. Mudah ditempa. Mudah ditempa ni bermaksud kita mudah. Ya, senang nak buat, senang nak bentukkan. Maksudnya, kalau besi dia keras tau. Kalau macam untuk loyang, loyang ni mudah ditempa. Maksudnya kita mudah bentukkan dia. So, bila mudah bentukkan dia, banyaklah peralatan yang kita boleh guna. Kita boleh buat menggunakan loyang. So contoh kat sini, kunci, tombol pintu, alatan muzik macam trompet dan sebagainya. Tombol pintu. But I'm not sure tombol pintu cikgu ni dia berbuat daripada loyang ataupun tidak. Yes, this is my tombol pintu. Okay, done. Tombol pintu. So contoh macam tombol pintu lah. So dia berbuat daripada loyang. So kalau awak tengoklah tombol pintu kebiasaannya dia berkilat. Warna keemak-emasan. Tapi yang itu tombol pintu cikgu dah hilang dah warna keemak-emasan. Dah tak ada dah warna emas. Dah macam warna hitam dah tu. Sebab dah hari-hari. Okay, sambung. Okey, loyang. Ni contoh-contoh lain lah. Kunci. Oh, ada. Cikgu ada tombol pintu yang tak pakai. Dia asalnya macam rosak tapi tak rosak. So, cikgu simpan macam tu je. In case kalau diperlukan, diperlukan. Okay, next. Kita ada duralumin. Duralumin ni campuran dia banyak sikit tau. Sebab duralumin ni dia campur aluminium, dia tambah kuprum, tambah magnesium, tambah dengan mangan. Banyak. So, duralumin ni memang dia cipta khas untuk dapatkan ciri-ciri yang ringan dan kuat serta tahan kakisan. Sebab dia nak guna untuk buat badan pesawat. Badan pesawat ataupun kapal terbang, dia nak terbang. Jadi dia perlukan sesuatu yang
ringan. So jadi dekat sini untuk badan pesawat dia guna duralumin. Okay, so ini antara contoh-contoh duralumin lah. Okay. So sebenarnya alloy ni apa? Okay. Alloy ni kan macam yang cikgu cakap tadi, alloy ni kan dia campuran. Campuran antara logam dengan logam ataupun campuran antara logam dengan bukan logam. Tapi kenapa dia nak buat benda ni? Kenapa dia orang nak buat alloy? So, salah satu sebabnya sebab kebanyakan logam tulen adalah lembut dan mudah terkakis. Kalau macam contoh, even emas 99 dengan emas 916 sebenarnya itu dia punya peratus emas dalam tu tau. Kalau ikutkan emas yang betul tulen sangat lembut. Kalau emas yang orang guna untuk perhiasan dia ada campuran benda lain, dia ada campuran logam lain sebenarnya. So bila ada campuran logam lain sebab tu dia boleh jadi keras sikit. Biasanya kalau emas yang pure, diorang buat apa? Diorang buat coin ataupun plate. Yang itu emas yang memang betul emas tulen lah, tak ada campuran. Kalau macam emas yang diorang guna untuk buat apa? Macam buat barang perhiasan macam ni kan, cincin ke, gelang ke, dia ada campuran sedikit dengan yang lain. Kalau tak, you pakai gelang ke, you pakai cincin tu cepat gila bengkok-bengkok. Sebab emas tulen ni dia lembut. Okay. So, ciri emas tulen ni, sebabkan dia lembut dan mudah terkakis, dia tak sesuai untuk kebanyakan benda dekat sekeliling kita. So, alloy ni dicipta untuk menambah baik ciri-ciri sesuatu logam tersebut. So, proses pengaloyan ni dibuat ataupun dilakukan untuk membaiki ataupun menambah baik sifat logam tulen tadi. So, atom dalam logam tulen, kalau nampak kat sini, okey, atom dalam logam tulen, dia tersusun cantik. Tapi, bila atom ni kita kenakan daya, okey, dia punya atom-atom ni dia senang menggelongsor antara satu sama lain. So, bila dia menggelongsor macam ni, maksudnya dia tak tahan lah. So, macam bentuk dia mudah berubah. Okey. So, bila alloy ni kita masukkan unsur lain dalam logam tersebut. Bila kita masukkan unsur lain dalam logam, dia jadi macam ni lah. Dia ibarat kalau you masukkan apa? Alah, cikgu tak ada guli lah. Guli mana entah. Okey. So, bila kita masukkan unsur asing macam ni, okey, bila kita kenakan daya, atom-atom dalam alloy ni susah nak menggelongsor antara satu sama lain. Dia ibarat terlock tau. Susah nak tolak dia. Dia ibarat macam ini, senang kita nak tolak dia. Tapi kalau tak sama, dia jadi macam sangkut. Sangkut dia tak boleh lah nak menggelongsor antara satu sama lain. Okey, itu alloy. Ikut sini adalah contoh kegunaan alloy dalam kehidupan seharian lah. Kalau macam keluli, dia guna untuk buat bangunan tinggi-tinggi. Bangunan tu dia memang akan letak keluli supaya dia lebih kukuh. Badan kapal terbang tadi. Okey. Alloy superkonduktor. Okey. So, beberapa jenis unsur logam dan bukan logam yang menunjukkan sifat superkonduktor pada suhu yang rendah dan dicampurkan untuk membuat alloy superkonduktor. Okey, superkonduktor ni bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. So, kalau macam untuk mengalirkan arus elektrik, bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik, kalau boleh kita tak nak ada rintangan. Rintangan ni boleh mengurangkan arus elektrik tu. Dia jadi kurang cekap. So, alloy ni ada alloy yang boleh dibuat khas untuk elektrik. So, superkonduktor lah kita panggil sebagai superkonduktor. So, alloy juga merupakan alloy. Apa je pengaruh ni? Superkonduktor juga merupakan
Berupaya untuk menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superkonduktor terapung apabila terletak di atas magnet. Ni ada dekat luar negara kereta api atas landasan tapi dia terapung atas landasan. Ah, ini teknologi lah, dia terapung atas landasan, dia bergerak macam ni je. Sebab ada superkonduktor kat situ. Dia ada medan magnet yang sangat kuat yang boleh buat train tu terapung. Dia ibarat kita naik kereta terbang tapi tak terbang pun. Bolehlah dia terbang lah tu kan, terapung. Apa cikgu ni? Terapung lah tu. Ah, cuma dia tak terbang lah macam kapal terbang tu. Dia terapung sahaja. Sebab ada medan magnet yang kuat daripada superkonduktor. Okey. Alloy superkonduktor. Ada lagi contoh alloy superkonduktor. Yang ni macam untuk kapal terbang pula. Kereta api tadi. So, bila kereta api tu terapung, dia boleh buat kereta api tu bergerak dengan sangat laju. Kau cikgu tak ingat. Tapi dia punya speed untuk kereta api ni lagi tinggi daripada apa? Speed. Kalau speed kereta paling banyak pun 280. Dia pergi lebih daripada tu. Macam kalau komen kereta api kat Malaysia tak laju sangat. Paling laju pun 140 kalau tak salah cikgu. Itu train KTM. KTM daripada KL ke Pening. Cikgu dah naik sekali lah, dia punya speed paling laju dia bawa sampai uh, berapa ya? Cikgu tak ingat lah, 140 ataupun 240 kilometer sejam. Tapi kejap je lah train daripada KL. Kalau train tu tak berhenti straight je, KL sampai Pening 4 jam boleh sampai. Tapi yang ini lagi laju. Next, kita ada alloy superkonduktor. Yang ini diorang guna untuk MRI. MRI adalah mesin pengimejan resonance magnetic. So, ini ada magnet. Bila kita bercakap tentang superkonduktor, dia ada berkaitan dengan magnet. Macam tadi, untuk train tadi, yes, dia ada magnet yang kuat. And then, kalau untuk yang MRI ni, kalau macam orang yang untuk check, apa? Cek barah tu kan. Diorang masuk dalam MRI, diorang nak check, pergi email nak tengok apa yang ada dalam kepala otak. Kepala otak. Apa yang ada dekat badan ke, kepala ke, kalau ada tumor ke, diorang boleh detect. So ini untuk pengimejan perubatan. Okay, alloy superkonduktor. Okay, habis. Habis. Apa yang dekat TikTok tu? 5 ml sepadu? Tengok, habis? Habis. Tapi ni belum habis, baru habis part alloy. Kita masuk kaca dan seramik pula. Okey, sekarang ni kita tengok untuk kaca dan seramik. Okey. Kaca ni sebenarnya diperbuat daripada silika. Silika tu apa? Silika adalah sebatian yang mengandungi silikon dioksida. Okey, silikon dioksida yang wujud secara semula jadi dalam pasir. Dalam pasir. So, silika yang tulen ni dileburkan pada suhu sekitar 1500 darjah Celsius sampai dia jadi cair dan membentuk yang dibentuk menjadi kaca. Dicairkan dulu, lepas tu dia buat bentuk. Okey. Cikgu nak tanya, sebelum cikgu terus, kan kaca dan seramik. Cikgu nak tanya, apa beza kaca dengan seramik? Ni kata empat ni nak cikgu dah tahu apa yang awak ingat tentang kaca dan seramik. Apa beza kaca dengan seramik? Tengok komen, cikgu tunggu. Apa beza kaca dengan seramik? Apa je ada?
Kita ada ramai ni. Nurin ada. Fiaza Syifa ada. Jenisha ada. Darwisha ada. Syaranya ada. Amira ada. Siti Nurdalina ada. Yasmin ada. Semua cikgu dah sebut. Okey. Apa beza seramik tu bentuk kot. Benda yang ada bentuk. Okey, yang lain, yang lain. Cikgu nak tengok, cikgu nak dengar idea daripada yang lain. Jangan risau. Okey, ada siapa yang akan didenda? Ada design. Okey. Selain daripada Yasmin, terima kasih Yasmin kerana memberi respon. Yang lain? Fiaza. Uh, Okey, Nurin, seramik dari tanah liat. Seramik daripada tanah liat. Okey, yang lain ada lagi ke? Ada yang terbayang-bayang periuk kat dapur ke? Ah, okey. Cikgu nak dengar at least lagi satu respon berkaitan dengan seramik dan juga kaca. Cepatlah. Tak apa, cikgu bagi masa. Cikgu minum air dulu. Tak ada je komen lain ni. Okey, tak apalah. Oh, ini kaca. Kalau seramik diperbuat daripada tanah liat. Cikgu tak ada cawan tanah liat mana tak cawan cikgu. Ah, kat dapur. Dia beza kalau kaca dia clear macam ni. Kalau seramik tak ada sinar. Yes, betul. Seramik bukan mostly. Seramik memang tak ada sinar. Kalau kaca dia boleh jadi lut sinar, dia boleh jadi lut cahaya. Itu antara perbezaan lah. Memang tak ada dalam syllabus. Tapi kalau kita dapat bayangkan dia punya realitinya, yes. Kaca dia clear. Mostly kaca clear and then adalah yang berwarna. Dia boleh jadi sinar, dia boleh jadi low cahaya, dia boleh jadi opaque ataupun legap bergantung kepada apa yang dicampur pada cahaya. Apa yang dicampur pada kaca tersebut. Tapi kalau untuk seramik memang dia mostly opaque. Sebab kaca diperbuat daripada pasir. Pasir ataupun silika. Tetapi seramik diperbuat daripada tanah liat. Itu beza dia. Tapi yang samanya, dua-dua kalau kita balik pecah. Kan? Okay. So kita tengok kaca dulu. Kaca ni ada 4 jenis. So kalau cikgu macam mana nak ingat 4 jenis ni? Okay. So yang first ni kaca silika terlakur. Okay, kaca silika terlakur. Kenapa tak detect? Mana pen? Okay. Tadi boleh detect pen. Sekarang tak boleh detect. Highlight. Okay. So, kalau first, yang biasa tu, okay, so itu adalah kaca silika terlakur. Yang membezakan antara jenis-jenis kaca adalah komposisi dia. Seramik tahan tanah haba tekanan tinggi, seramik juga sangat keras. Okey, terima kasih. Okey, good. Ada yang memberikan jawapan. Okey, betul? Okey, so sekarang ni kita tengok untuk kaca punya komposisi. Jenis-jenis kaca dan juga komposisi serta ciri-ciri dia lah. Kalau nak senang ingat, yang first ni tak ada masalah. Kenapa dia tak detect highlighter ni ya? Ya, tak mau pula. Pen pun dia tak detect. Detect dah. Highlighter tak detect. Okey. Kalau untuk kaca silika terlakur, ini yang paling basic. Kaca silika terlakur, silika sahaja. Tak campur apa-apa. So, nama dia kaca silika terlakur, silika sahaja yang ada.
So yang ini dia tahan terhadap haba, lengai terhadap bahan kimia. So maksud lengai terhadap bahan kimia ni maksudnya apa? Dia tak dapat tahan lah dengan bahan kimia. Okey, tapi bolehlah. Tapi yang cuma kalau awak nak, kalau contohlah soalan tanya, dia bagi maklumat tentang komposisi, dia suruh awak uh, kenal pasti dia punya jenis kaca, awak tengok. Kalau soda kapur, okey, dia mesti ada kapur. Kalsium karbonat, natrium karbonat ni sebenarnya adalah kapur. So, kaca soda kapur dia ada kalsium karbonat dengan natrium karbonat. So, yang ini kapur. Okey. So, kaca soda kapur dia um, apa? Dia punya takat debu dia rendah dan mudah dibentuk. Okey, dia macam kalau kita panaskan dia senang lebur lah. Okey. And then kalau kaca borosilikat, okey, yang membezakan dia ada boron. Kaca borosilikat dia ada boron. Kalau kaca plumbum dia ada plumbum oksida. Itu je. Kalau you tengok komposisi, okey ada boron, kaca borosilikat. Ada plumbum, kaca plumbum. Dan biasanya kalau macam kaca borosilikat ni, sebab dia tahan pada suhu haba yang tinggi dan bahan kimia, jadi selalunya yang kaca borosilikat ni orang guna untuk buat alat radas makmal. Macam beaker ke, kelalangkun ke, barang-barang kaca dalam makmal, okey, orang akan guna kaca borosilikat. Sebab dia tahan pada haba dan juga bahan kimia. Kalau macam kaca soda kapur ni, biasanya dia buat botol, cawan, macam tu lah. And then kalau kaca plumbum ni dia cantik tau. Sebab dia ada campuran plumbum oksida. So, kat sini sebab dia ada mempunyai indeks biasan yang tinggi, so dia cantik. Dia cantik. So, orang akan guna dia untuk buat hiasan lah. Biasanya kaca plumbum ni. Okey. Kaca silika terlakur. Okey. Ini main letak aje ni. Okey, kaca soda kapur biasanya untuk buat barang-barang biasa lah. Barang biasa macam botol, cawan, pinggan. Lepas tu ni kaca untuk mentol ni. Okey, ini betul lah. Kaca tingkap. And then, kaca borosilikat dia akan guna untuk peralatan makmal. Lepas tu untuk ni. Kalau macam tadi, dia orang guna untuk buat apa? Kaca soda kapur guna untuk pinggan, mangkuk macam tu tau. Tapi kalau kaca borosilikat, dia guna untuk peralatan makmal sebab kaca borosilikat ni lagi tahan panas berbanding kaca soda kapur tadi. So kalau untuk yang periuk kaca ni, yang ini dia guna kaca borosilikat. Okay, kalau kaca plumbum ni dia cantik, biasanya orang guna untuk lens lah. Untuk lens, untuk prisma ataupun barang-barang untuk hiasan. Okey, sekarang ni kita berubah. Pergi pada seramik pula. Okey, seramik. Seramik dia terdiri daripada bahan bukan logam. Okey. Bahan bukan logam yang terbentuk daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. Kalau macam kaca tadi, kita panaskan sampai dia lebur baru kita bentukkan dia. Tapi kalau untuk seramik, kita bentukkan dia dulu, lepas tu baru kita bakar dia pada suhu yang tinggi. Dia terbalik situ. Okey. So seramik diperbuat daripada tanah liat. Okey. So komponen utama tanah liat adalah aluminium silikat. Okey. Seramik tahan haba dan tekanan yang tinggi. Seramik sangat keras, rapuh dan lengai terhadap bahan kimia dan tidak berkarat. Memang tak berkarat sebab dia tak ada logam. Okey. So, selain itu seramik juga merupakan penebat haba dan elektrik yang baik. Okey, itu seramik. So, berdasarkan ciri-ciri seramik. Okey, hari ini memajukan industri kaca dan seramik di negara kita. Ini ayat biasalah. Okey, so kita akan tengok sikitlah berkaitan dengan aplikasi. Cikgu banyak minum air ini sebab cikgu sakit tekak. Okey.
aplikasi cahaya. Aplikasi cahaya. Tengok Cikgu Mamai ni. Aplikasi kaca. Aplikasi kaca. Tadi dia ada tunjuk sikit kan. Okey, so yang ini lebih lanjut sedikit lah. So aplikasi kaca, radas makmal, macam bika, kelalangkun. Yang ini guna kaca borosilikat. Macam cikgu cakap tadi lah. Dia guna kaca borosilikat. Sebab dia tahan haba, tahan bahan kimia. So macam kalau untuk kaca biasa dia nipis dan dia rapuh. Kalau untuk yang radas makmal ni dia tebal sikit. Okey, kalau untuk mentol pula macam penutup mentol ni dia guna kaca soda kapur. Kalau untuk prisma kaca yang ini dia ada indeks pembiasan yang tinggi guna untuk hiasan lah. Kalau tingkap kaca yang duduk sini bukan ini tak ada apa. Okey, aplikasi seramik. Kalau seramik ni, even gigi palsu pun guna seramik tau. So you do play-play. Gigi palsu pun ada. Okey, so pinggan mangkuk. Jubin pun sama Jubin. Jubin. Tak ada kerja cikgu. Okey. Ni jubin. Jubin diperbuat daripada seramik ya. Mana tadi cikgu dah terpindah. Jubin diperbuat daripada seramik. Okey. Dan ada juga seramik digunakan dalam pembuatan gigi palsu. Kerana seramik keras dan kuat serta lengai terhadap bahan kimia. Pasu bunga tu biasa dah. Pasu bunga, jubin, hingga mangkuk, gigi. Tambah satu, gigi palsu. Okey. Settle. Dan yang ketiga, kita ada polimer. So, kita ada alloy, kaca dan seramik. Dan yang ketiga adalah polimer. Okey, so polimer ni apa? Polimer adalah molekul besar berat berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Okey, keyword dia polimer rantai panjang. So kalau rantai panjang dia mesti diperbuat daripada manik yang kecil-kecil. Kalau kat sini manik kecil-kecil tu kita panggil dia sebagai unit molekul kecil. Dalam arti kata lain monomer. Kalau macam rantai kita letak manik, kalau polimer kita letak monomer. Dapat? Okey. So dia panggil sebagai monomer. So unit-unit kecil tu dipanggil sebagai monomer. Okey. So polimer dikelaskan kepada polimer semula jadi dan polimer sintetik. So polimer ada dua jenis. Semula jadi, sintetik. Semula jadi memang sedia-sedia dia ada. Polimer semula jadi, polimer sintetik, yes. Okey, dua jenis ni je yang ada. Dan biasanya polimer semula jadi dia datang daripada tumbuhan, daripada haiwan, even daripada manusia pun. So polimer semula jadi contoh macam protein, macam apa? Getah. Getah latex. Itu pun polimer juga. Yes, betul. Kanji pun sama juga. So itu polimer semula jadi. Kalau polimer sintetik itu yang buatan. Dibuat. Sintetik buatan. Semula jadi, semula jadi. Dia terhasil secara semula jadi. Okey. Contoh yang polimer sintetik ni macam PVC, PVC, plastik, nylon, apa lagi? Apa ya? Ajaklah cikgu lupa. Nanti kita tengok ada contoh ni kejap lagi. Okey, ni ada. Polimer semula jadi wujud secara semula jadi, kanji, protein dan getah asli. So, macam kanji dia punya monomernya glukosa, protein asid amino. Yes, polyethena, betul? So ini antara kegunaan-kegunaan polimer semula jadi. Dan kita tengok polimer sintetik pula. Polimer sintetik kita ada polyethena, polystyrena, perspex dan getah sintetik. PVC, polyvinyl klorida pun sama juga. Itu pun jenis polimer juga. So ini dia punya monomer. Nampak tak? Kalau untuk polimer sintetik, monomer dia semua saintifik.
semua saintifik. Kalau monomer untuk semula jadi, glukosa, amino acid, isoprena, kanji, protein, getah asli, ini semula jadi. Kalau untuk sintetik, nama dia pun, je lah, lebih kepada bahan kimia sebab dia buatan. Itena. Itena ni, kalau ikutkan Itena ni, dia, kalau Itena dia kecil sahaja unsur dia ni. Tapi bila digabung jadi panjang, okey dia jadi poly Itena, dia dah jadi macam, dia jadi plastik. Membuat botol plastik, beg plastik dan juga baldi. Kalau polisterina ni polisterin, membuat pembungkusan makan, membuat bekas pembungkusan peralatan elektrik pun boleh jugalah. Okey, perspek dia buat cermin pesawat dan tingkap kenderaan, dan kita ada getah sintetik yang ini untuk buat glove, tayar, kereta dan juga tapak kasut. Okey, ni contoh pempolimeran. Proses pempolimeran tu macam mana? Kita ada monomer, lepas tu kita sambung bagi panjang. So satu, sambung, jadilah polimer. Okey, itu pempolimeran. Kalau daripada polimer patah balik ke monomer, kita panggil penyah pempolimeran. Apa je sebut ni? Penyah polimeran. Okey. So polimer dihasilkan melalui proses pempolimeran. Dicontoh monomer membentuk ikatan kimia, menghasilkan polimer, molekul besar berbentuk rantai. So molekul besar berbentuk rantai yang terbentuk daripada gabungan unit asas yang kita panggil monomer, itu adalah polimer. Itu polimer. Penyah polimeran merujuk kepada proses molekul polimer besar, kita pisahkan dia kepada monomer-monomer dia. Tapi biasanya orang akan buat pempolimeran lah sebab kita nak dapatkan polimer. Yang kita nak dapatkan monomer biasanya daripada polimer semula jadi kan dia wujud secara asalnya memang polimer, kita nak pecahkan dia, itu kita boleh guna proses penyah polimeran. Okey, sikit lagi. Contoh macam Itena. Kalau Itena kat sini, dia ada ikatan ganda dua ni. Okey. Stirena, metil metakilat, neoprena. Banyak contoh. Thank you. Okey. So, kalau macam untuk, yang ini just contoh Contoh dia bagi Itena. Itena jadi ikatan ganda dua ni. Melalui proses pempolimeran, ikatan ganda dua ni dia potong. Dia potong. Lepas tu, dia membentuk ikatan. Sebab karbon ni dia boleh pegang 4 ikatan tau. Dia ibarat karbon ni ada 4 tangan. So bila kat sini dia potong. So dia ada ekstra tangan, dia akan buat bond dengan Itena yang lain. So kat sini, dia yang dilukis kat sini ni, sebenarnya nak simplify. Simplify kan, sebenarnya dia macam ni, sambung lagi, panjang. Atas bawah ni H lah. Atas bawah ni H. Okey. Cikgu tak tulis tapi H lah. So dia buat kurungan tu sebab molekul polimer ni kan panjang, jadi tak perlu dia nak lukis panjang-panjang, dia just buat kurungan N. Di mana N ni adalah any integer. Yang menunjukkan berapa banyak bilangan ulangan unit tersebut. Okey. Pempolimeran penambahan. Ini nama proses lah. Proses pempolimeran penambahan. Monomernya Itena. Polimernya polyethena. Okey. Kalau untuk getah asli pula, getah asli dia panggil sebagai latex. So susu getah asli diproses menjadi getah asli. So polimer semula jadi ni banyak menyumbang kepada peningkatan ekonomi. Yes, betul. Okey. Ciri-ciri getah asli, dia kenyal, lembut tapi tak tahan haba. Penebat elektrik yang baik serta tak telap udara. Okey. So getah asli ni, kalau yang dia keluar dekat pokok tu, dia dalam keadaan cecair tau. So, ada setengah kilang, dia orang nak yang dalam getah scrub dalam bentuk keping-keping tu, yang itu dalam keadaan pepejal. Tapi ada setengah kilang, dia nak yang dalam keadaan cecair. So, dekat sini, ada fungsi
Kalau kita nak cecair, kita letak apa? Kalau kita nak dalam keadaan pepecah, kita letak apa? So dekat sini kan, tindakan asid dan alkali terhadap lateks. Okey. So sebenarnya, uh, dekat lateks ni, ada ke gambar kat sini? Oh, ada. Okey. Cikgu terus pergi kat sini lah. Sebenarnya lateks ni dekat sekeliling dia, cikgu besarkan sikit lah. Okey. Lateks ni dekat sekelilingnya dia ada cas negatif tau. Cas negatif. Dalam tu ada rantai polimer getah. Okey. So, dia rantai polimer getah ni dia dilindungi oleh cas negatif. So, bila cas negatif ni kita letak dengan asid, dia akan jadi neutral. Positif, negatif, neutral. So bila neutral, dia punya membran protein dipecah tau. Bila membran protein dipecah, polimer ni dengan polimer sebelah lagi ni, kan dalam tu ada banyak bulatan polimer yang dilindungi membran protein tu. Bila pecah, dia orang boleh bergumpal. So bila bergumpal, dia jadilah pepejal. Okay. So, itu kalau kita letak asid. Kalau kita letak asid, yes. Sebab asid tu dia ada cas positif yang boleh meneutralkan cas negatif tadi. So dia bergumpal. Okay. So, kalau mana yang kilang nak dalam getah scrub tu, okay, kena letak asid. Tapi kalau ada kilang yang tak nak, diorang nak dalam keadaan cecair. Apa nak buat? Kita letak alkali. Sebab alkali ada cas negatif. Ada contoh kat sini? Ni tindakan alkali terhadap lateks. Ada ke gambar? Ada. Okey. So, kalau alkali pula, alkali dia bercas negatif. So, bila alkali bercas negatif, dia tambah lagi negatif kat sini. Bila negatif dengan negatif, dia akan menolak antara satu sama lain. Jadi, tak adalah bergumpal. Bila tak ada bergumpal, tak adalah jadi pepejal. Dia kekallah dalam keadaan cecair. Okey. Tapi kan cikgu, kenapa kalau getah tu, kita biarlah mula. Sorry, cikgu terganggu. Aduh, orang tengok bola lepas tu dia menjerit. Okey. Bola ke? Badminton. Okey, sambung. Oh, ni. Cikgu lupa dah. Kan ada getah. Biasanya kan kalau orang yang menoreh getah, diorang takkan toreh getah pada musim hujan tau. Sebab kalau diorang toreh getah pada musim hujan, walaupun tak letak asid, ataupun getah tu kalau terbiar terlalu lama, dia tetap akan menggumpal. Agak-agak kenapa? Kita tak letak asid pun, dia tetap menggumpal. Sebab basah. Sebab basah satu, ada apa dalam air? Ada apa dekat udara? Ha. Jawapannya ada dalam gambar sebenarnya. Karbon dioksida. Bukan. Ni. Ha. Akibat tindakan bakteria. Ha. Sebenarnya dalam air, dalam udara, dia ada bakteria tau. Bakteria, mikroorganisma. So, benda tu semua. Tadi ada tulis pasal karbon dioksida kan? Boleh juga sebab karbon dioksida tu ciri-ciri dia almost like acidic. Tapi sebenarnya kalau kita nak cakap tentang tindakan bakteria ataupun mikroorganisma ni, bakteria ataupun mikroorganisma dia akan membebaskan sejenis asid. Tapi asid lemah lah. So asid lemah tu dia akan cuba untuk meneutralkan zarah getah tadi. Dia akan meneutralkan ni zarah getah tu. So sebab tu walaupun kita biar macam tu sahaja dia terdedah kepada air dan udara, dia tetap akan
menggumpal. Okey. Dah nak habis dah. Kita sambung sikit berkaitan dengan pemvulkanan getah. Okey, macam yang kita tahu tadi, getah asli ni dia lembut. Lembut, tak tahan haba. Jadi tak sesuai lah nak guna untuk tayar kenderaan. Cuba awak bayangkan kalau tayar kereta tu lembut, lembik, lembut, lembik, lepas tu tak tahan haba. Jemur tengah panas, letak tengah panas, lepas tu tiba-tiba you punya tayar tu cair. Hmm. Okey. So sebab itulah diorang buat pemvulkanan getah. Okey. Kenapa dia buat sebab suhu kat Malaysia sentiasa panas. Betul lah tu. Okey. Sebab pemvulkanan getah ni dibuat sebab ni lah ni Malaysia ni panas. Tak ada. Dekat luar negara pun sama juga. So sebenarnya proses pemvulkanan getah ni dia buat supaya tayar tu tahan lagi lama. Ah, tayar akan jadi lembik dan mencair apabila terkena permukaan tayar pula, permukaan jalan raya yang panas. Permukaan jalan raya memang panas. Sekarang ni banyak hujan. Good year. Okay. So, tayar good year tu sebenarnya nama nama orang yang jumpa kaedah pemvulkanan. Nama dia adalah Charles Goodyear. Sebenarnya kan kalau korang nak tahu, saintis kalau diorang jumpa any penemuan baru, diorang boleh letak nama dia sebagai nama penemuan tersebut. Sama lah juga macam strain Shirota Yakult tu. Shirota tu nama dia. Sama lah juga macam Goodyear ni. Goodyear tu nama dia. Bukannya Goodyear tahun yang baik. Goodyear tu sebenarnya nama orang. Nama Charles Goodyear ni. So dialah yang menjumpa dan mempatentkan kaedah pemvulkanan getah pada tahun 1839. Cikgu pun tak lahir lagi. Okey. Macam mana dia buat? Dia panaskan campuran getah tu, dia campur dengan sulfur mengikut jisim. Dia campur lah. Dia campur getah dengan sulfur. Apa yang sulfur ni buat sebenarnya, dia ibarat macam polimer getah panjang macam ni tau. Panjang macam ni. Ini polimer getah. Bila dia letak sulfur, sulfur ni ibarat tali yang mengikat antara polimer getah tersebut. Jadi, polimer getah tu jadi lagi kuat. Dia ibarat, kalau polimer ni dia macam getah panjang macam tu saja, rantai panjang saja. Tapi bila kita letak sulfur, sulfur tu ibarat mengikat antara satu polimer getah dengan polimer getah yang lagi satu. Sebab tu dia jadi lagi tahan dan kuat. Okey. Ni pemvulkanan. Sikit. Okey, proses pemvulkanan boleh membaiki sifat getah menjadikan dia lebih kuat. Cara dia panaskan. Okey, atom sulfur ditambah ke dalam molekul-molekul polimer getah asli dan membentuk rantai. Yang cikgu tulis tadi lah. Dia membentuk rantai, dia ibarat mengikat antara satu sama lain. Okey. Getah yang diperoleh, getah yang dapat tu kita panggil lah sebagai getah tervulkan. Proses penvulkanan. Getah yang dapat, getah tervulkan. Ni rantai silang tadi. Polimer rantai getah asli macam ni, kita tambah sulfur, sulfur tu ikat antara polimer, habis dah ni. Sikit lagi. Pemvulkanan. Okey. So, struktur molekul bagi getah tervulkan dilihat menjadi ikatan antara setiap rantai manakala getah asli tak. Okey. Yang ini just penerangan sahaja. So, bila dah ikat antara satu sama lain, dia jadi rantai polimer tu dia susah untuk menggelongsor. Apabila haba dikenakan. So dia tak senang menggelongsor, dia tak senang nak putus sebab dah ikat. Awak bayangkan macam awak ada tali, satu tali, dua tali, tiga tali, awak ikat antara tiga-tiga tali tu. Awak tarik. Bersatu teguh bercerai roboh. Ibaratnya macam itulah.
Okey, maka getah terbukan adalah lebih keras dan mempunyai ketahanan terhadap haba yang tinggi. Okey, so ini dia punya ciri-ciri. Getah terbulkan, tahan haba, keras, kenyal, penebat elektrik yang baik. Sebab dia bukan logam, dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi dia adalah penebat elektrik yang baik. Okey, tidak mudah teroksida di udara. Maksud tidak mudah teroksida ni, dia tidak mudah bertindak balas. Walaupun terdedah kepada udara. Okey, tidak bertindak balas dengan asid dan juga alkali. Okey. Tidak telap terhadap cecair dan juga udara. Maksud tak telap ni dia tak adalah nak menyerap air ke apa? Dia tak absorb water lah. Okey, dah settle. Ini kegunaan getah terbukan, tayar, sarung tangan getah, tapak kasut, teknologi getah, lembaga getah Malaysia. Lepas tu teknologi getah. Oh, ni ada. Teknologi getah, diorang apa? Diorang guna apa? Asfalt terubah suai getah bekuan. Okey, yang ini teknologi lah. Okey, orang panggil sebagai CMA. So, diorang guna sebagai konkrit asfalt untuk menurap jalan lain supaya tahan lebih lama. Kalau yang macam biasa tu, turap jalan cepat je rosak. Tapi kat sini dia tahan lebih lama. Sebab dia tahan haba, kurang bunyi dan juga keretakan jalan raya. Kurang letak jalan raya. Kalau tak, berlobang-lobang. Okey. Getah color merupakan cat lukisan yang dihasilkan daripada artis menggunakan seni visual. Ini contohlah. And then pad landasan. Pad landasan yang diperbuat daripada getah diletakkan dan terlandasan dengan enjin untuk mengurangkan bunyi getaran dan juga bunyi. Ini contoh lain lah. Okey. At the end. Habidah. Okey. So, alah cikgu lupa lah. Cikgu lupa nak letak QR code. Kalau tak senang cikgu scan je. So, macam biasa. So far ada apa-apa soalan ke? Cikgu laju sangat ke? Boleh? Tak ada soalan. Macam biasalah cikgu ada soalan. Okey, macam biasa kita buat soalan. Sekejap Cikgu share screen. Ya, cikgu stop dulu share yang ni. So, kita buat beberapa soalan. Lepas tu macam biasa habis soalan, habis kelas. So, macam minggu lepas kita buat quizzes. Minggu ni cikgu ada buat soalan dekat Awesome. Kita tengok soalan dekat Awesome je lah. Share screen. Okey, mana ni? Eh, 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 eh. Hmm. So, cikgu mengharapkan anda semua respon dekat bahagian chat. Tingkatan 4 ke ni? Oh, ni tingkatan 5. Sekejap cikgu tukar tingkatan 4 dulu. Form 4. Suka hati cikgu letak nama SMK Mutiara kat sini. Okey. Search. Science. Kita dekat bab kimia industri. Okey. Ada tak? Ada je. Okey, start. Okey. Antara berikut yang manakah merupakan alloy? Okey, syaratnya jawab keduli. Yang lain? Okey. Okey, C. C pun keduli juga. Okey, lagi Yasmin pun C. Okey, Amira pun C. Okey, so ramai dan Siti Nordiana pun C. Okey, so confirm.
Yes, betul. Keluli adalah alloy. Yang lain semuanya adalah logam. Kuprum logam, zinc logam, plumbum pun logam. Okay, next. Kita ada 75% kuprum. Kita ada 25 zinc. Agak-agak ini yang mana tadi? Ingat tak? 75 kuprum, 25 zinc. Ingat tak? Ingat tak? Oh, D. Loyang. Okey. Okey, betul. Loyang. Ya, ini gangsa. Okey, yang manakah benar tentang gangsa? Gangsa? Oh, gangsa. B. Tahan kacisan. Okey, Nurin jawab B. Ada jawapan lain ke? Gangsa. Okey, Nurin jawab B. Yang lain. Hmm. Yang 75, 25 tadi ni, apa tadi? Alloy yang sebelum tadi. Okey, Amai jawab B. Cikgu tekan B lah. Okey, yes, betul. B. Okay, next. Gambar dia tak keluar. Lambat sikit. Antara berikut, ni gambar kapal terbang. Yang manakah sesuai untuk membuat badan kapal terbang? Yang ni rasanya ramai tahu ni. Hui, laju jawab D. Okey. Duralumin. Okey, yes, betul. Duralumin. Okey, so sekarang ni rel kereta api. Landasan kereta api. Filter, keluli, loyang, duralumin. Dia mestilah sesuatu yang memang betul-betul keras. Okay, good. B. Okay, awal B. Okay, B. Okay, yes, betul. So, dia keluli sebab keluli 99% besi. 1% carbon. So, dia memang keras. So, sesuai untuk buat landasan. And then, komposisi sejenis kaca. Sini ada silika, plumbum oksida, natrium oksida. Okey, Nurin, Amira, Yasmin, Siti Nordiana, Syaranya. Okey, semua jawab A, kaca plumbum. Sebab apa ada plumbum oksida? Okey, yes, betul. And then, ini alat radas makmal. Okey. Siapa ingat alat radas makmal tadi apa kaca yang sesuai untuk buat je? Kaca tu mestilah tahan haba, tahan bahan kimia. Okey. B, Amira B, Yasmin B, Nurin pun B. Okey, Amal jawab B. Kaca borosilikat. Okey. Yes, betul. Keluar bahasa Inggeris dia punya ni. Suitable for make laboratory glassware because it's high resistant to heat and chemicals. Sepatutnya ada yang bahasa Melayu dia punya ni. Okey, sebab dia tahan kepada bahan kimia dan juga suhu. Okey, so kita ada seramik dekat sini. Okey. Proses yang manakah digunakan untuk membuat seramik? Senang je soalan cikgu kali ni kan? Okey. Ramai jawab B. Okey. Laju korang jawab. Pemanasan tak nak lihat pada suhu yang tinggi. Okey, good. And then, sikit lagi. Bukan aplikasi seramik. Kenapa senang sangat soalan cikgu ni? Okey. A. Ini kalau soalan macam ni biasanya soalan kertas satu bahagian depan-depan. Fakta. Memang soalan senang. Okey. Proses. Mana hilang A cikgu ni? Alamak. Antara berikut proses manakah digunakan untuk membuat polimer? Yang mana satu? Untuk buat polimer? Ini pun senang juga. Okey. C. Okey, mesti jawab C lah.
Sebab polimer, pempolimeran. Okey. Next, dua soalan lagi. Kat sini ada dua jawapan yang betul. Polimer dapat dikelaskan kepada dua, iaitu semula jadi, okey, sintetik. Okey, jawapan yang lain, sintetik, 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 semula jadi, okey. Ya, ada dua sahaja jenis ataupun jenis pula kelas. Pengelasan untuk polimer ada dua, sintetik dengan semula jadi. Kalau macam getah dengan plastik itu adalah jenis. Jenis polimer. Okey, confirm. Next, soalan terakhir kita untuk malam ni. Cara yang terbaik untuk mengekalkan lateks dalam bentuk cecair. Last. Mengekalkan dalam keadaan cecair. Secret. Okey, tambah asid. Dia ada dua je option ni. Tambah asid ke tambah alkali. Fikir betul-betul. Asid ke alkali. Ni kamera laptop cikgu memang gelap. Alia je yang dah jawab. Yang lain mana? Asid ke alkali? Darwisha pilih A. Okey, alkali. Okey. Yes. Alkali. Okey. Yes, betul. Kalau nak kekalkan dalam keadaan cecair, kita kena letak alkali. Sebab alkali ada ion bercas negatif. So, dia akan sentiasa menolak antara satu sama lain. Kalau asid, dia ada ion bercas positif. Di mana dia boleh neutralkan cas negatif yang ada dekat membran polimer latex tadi. Okey, selesai. Okey, dah. Dah, siap dah. Okey. Siapa yang nak buat lagi boleh download, buka balik. Ada je. Dan banyak lagi latihan lain. Benda ni percuma sahaja. Kalau okey, yang percuma kalau perasan kat situ ada tulis 2 kan. Sehari boleh buka 3 lesson. Esok boleh buka lagi. Lusa boleh buka lagi. Jangan risau. So kalau nak guna yang free macam ni lah. So sehari boleh buka 3 kali je. Cikgu pun guna yang free je. Kalau nak upgrade dia mahal sikit lah. Tapi kalau nak upgrade tu awesome. Cuma kalau nak upgrade tu dia jadi macam apa? Kena buat betul-betul lah. Kena ulang kaji sungguh-sungguh. Kalau tak rugilah sebab dah upgrade. Cikgu tak upgrade pun. Kalau nak upgrade nanti nak dekat-dekat exam tu upgrade lah. Untuk ulang kaji tak ada masalah. Kalau macam untuk sekarang, satu hari awak buat 3 lesson, macam satu lesson biasanya dalam 12 soalan, 10 soalan. Tengok siapa yang buat soalan tu. Tengok siapa yang buat soalan tu. Kalau macam cikgu selalunya cikgu buat dalam 10 soalan macam tu je. Tak banyak sangat. Okay. So, I think that's it for our class today. Stop sharing. Okay. Nampak tak beza? Cerah tak? Okay, so cikgu rasa sampai sini saja dulu kita punya kelas. InsyaAllah kita akan sambung lagi kelas minggu hadapan untuk bab yang seterusnya. Okay. So, selamat malam dan have a nice sleep. Have a nice rest. Okay? Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita sampai sini dulu. So, terima kasih kepada yang hadir. Anda semua pelajar yang hebat. Dan tepuk tangan pada diri sendiri. Sebab anda berjaya menghadiri kelas lewat malam cikgu. Okay. So, good night. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam. Sama-sama. 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 Siti Nordiana, Nurin, Jenisha.
Yasmin. Okey. Sama-sama Amira. Sama-sama Fiaza, Syifa. Bye.